علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. أما بعد، yang dimuliakan Ustaz Zaki Makno selaku pengacara majlis, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, makcik-makcik, kakak-kakak, hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan pada muka surat 27. Muka surat 27 kalau kita rumi, kita jawi. Kalau kita jawi saya ni muka surat apa? Muka surat 10. Kalau kita jawi hak ni lah, kalau yang ni muka surat 10. Kalau hak yang rumi hak model sikit ni, dia pergi muka surat 27. Jadi seperti benar pesanan kepada saya pada minggu lepas, minggu lepas dah. 2 minggu lepas, Ustaz Zaki minta saya buat ulang kajian ringkas, ya, hak benda kita belajar lepas. Walau macam mana pun pada saya agak-agaknya yang lepas tu rasa terang elok ada kot, terang elok ada kot, ya. Khususnya benda yang kita bincang, perkara yang terhasil daripada sama, perkara yang terhasil daripada basar, dan perkara yang terhasil daripada sama dan basar. Yang tu nak panggil begini, yang kalau kita tengok balik kepada tajuk tersebut, isi tersebut, dengan ta'alluq inkishaf yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maknanya Allah Ta'ala bila dia memandang kepada, saya sebut lebih kepada makhluk dia lah, walaupun pandangan Allah Ta'ala tidak terhad kepada makhluknya sahaja, pandangan Allah tidak terhad pada makhluknya sahaja. Segala yang wajib dan yang harus itu semua masuk dalam pandangan Allah. Kalaulah hasil daripada pandangan Allah, penglihatan Allah, itu adalah satu hasil yang Allah Ta'ala maha mengetahui apa dia punya hasilnya. Manakala hasil daripada pendengaran Allah adalah satu hasil yang berbeza daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang balik takat tu lah. Kita ulang balik sikit tu. Ingat ikut, no? Ya. Jadi penglihatan Allah berbeza hasilnya dengan pendengaran Allah, yang kedua-dua berbeza itu menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bila kita gabung dengar dan lihat, kita nampak nyata satu benda. Oh, inilah kebenarannya seperti mana aku dengar dan aku lihat. Tetapi apabila digabung, ya, pendengaran dan penglihatan Allah, terhasil satu keputusan yang lain daripada penglihatan Allah, khususnya dalam bab ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap sifat itu mempunyai hakikat yang tersendiri, yang Allah Ta'ala saja maha mengetahui apakah bentuk yang sebenarnya yang ada pada sifat basar dan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mengaji di peringkat awal, mungkin disentuh, pernah tak disentuh, bagaimana proses kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perbincangan kita tentang ketuhanan itu ada 3. Ya, perbincangan kita tentang Allah Ta'ala ada 3 perkara. Pertamanya kita bincang tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbincangannya adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, perbincangan tentang af'al ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbincangan
berkenaan ketuhanan dalam ilmu tauhid. Kalau saya sengaja nak patah balik sikit supaya kita dapat peringatan, bahawasanya dalam perbincangan ketiga-tiga ini, bila kita sebut wajib mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap mukallaf, maka mengenal Allah, kalau kita nak ambil daripada nombor yang pertama, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala, memang tidak akan sampai pada bila-bila masa pun untuk kita mengenal Allah melalui zat dia. Tak akan boleh. Tak akan boleh. Kerana ia berada di atas paras beratus kali ganda dengan akal manusia. Akal manusia tak akan boleh. Tak akan sampai. Mana kalau sifat Allah SWT, nak kenal Allah dengan sifat, kan? Boleh tak kita kenal Allah dengan sifat? Kita hanya boleh mengenal Allah Ta'ala dengan sifat sekadar mengetahui sifat. Mengetahui sifat, orang kata ciri-ciri sifat. Tapi kita bentuk sifat kita tak mampu. Macam mana rupa bentuk sifat qudrah, bagaimana bentuk sifat ilmu, bagaimana bentuk dia punya bentuk yang boleh kita cerita satu-satu tak mampu. Sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang kita boleh kenal adalah ciri-cirinya yang kita dah belajar ni. Nah, baik. Boleh nak? Tak apa rasa ada tak apa nak faham ni, angkat tangan tanya. Baik. Melalui perbuatan Allah, maka dengan sifat Allah yang ada, dia zahirkan segala kejadian makhluk ini dengan perbuatannya. Kesan daripada perbuatan Allah barulah kita tengok balik apa yang Allah telah sebut dalam Quran. Perbuatan Allah kita boleh nampak tak? Boleh nampak tak perbuatan Allah? Kita tak boleh nampak juga perbuatan Allah. Tapi kita yang nampak sekarang adalah hasil perbuatan Allah daripada sifatnya. Nah, boleh faham? Jadi hasil itulah yang terpampang depan mata kita ni. Ya Allah Ta'ala terus tengok, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Allah Ta'ala terus tengok apa makhluk yang dia buat, hasil daripada kudrat iradat dia dan ilmu segala-galanya yang ada pada sifat dia. Itulah proses kita nak mengenal Allah dari sudut ilmu tauhid lah. Barang siapa yang mendalami, mengkaji, meneliti tentang kejadian apa yang Allah Ta'ala buat, maka di sana akan terpancarlah kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa itulah kita akan rasa kerdil. Kalau saya bagi contoh ayat lalu sudahlah. Ada satu mesin, orang kata kalau Petronas tu kan, dia ada satu alat boleh kira berapa sedut liter minyak daripada laut. Yang hantar ke darat berapa liter, yang pos berapa liter, yang disimpan berapa liter kan. Tapi ada tak manusia boleh kira berapa jumlah air laut? Berapa liter? Masa pasang berapa liter, masa curut berapa liter, tak akan ada manusia boleh kaji. Kalau macam itulah, kebijaksanaan manusia setara mana profesor matematik sekalipun, kalau dia boleh tengok hak tu kehebatan ilmu Allah, maka dia akan terasa kerdilnya dia, ya Allah ya takut. Aku pakai matematik pun tak boleh nak congok, nak timbang, nak ukur berapa kadar jumlah yang laut. Nah, tu untuk Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala cerita tu semua di dalam Al-Quran untuk kita buat muhasabah diri, perbandingan antara kita dengan Allah dari segi apa yang ada pada kita. Maknanya automatik secara tak langsung antara kita dengan Allah jauh beza dah. Kita makhluk, Allah pencipta. Ni mukadimah dia kan. Ingat, kita bagi pandai-pandai sikit dulu. Okey. Baik. Yang keduanya, kemampuan akal kita, kecerdasan kita adalah sedikit daripada limpah kurnia ilmu Allah pada kita yang kita nak guna pada hari ini. Dan dia merupakan pinjaman buat sementara waktu, dan dia merupakan satu kemampuan dan kebolehan yang amat terhad. Yang amat terhad. Dan dia ada mula dan ada penyudah. Okey. Baik. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Segala apa yang ada pada kita ni semuanya bersifat sementara, terhad dan amat lemah di sisi Allah Subhanahu Taala walaupun kuat pada pandangan manusia. Kalaulah ada hari ni manusia boleh angkat 150 kilo, 200 kilo, adakah sampai ke mati dia boleh angkat? Takkan boleh. Takkan mudah ya. Sampai tua pun habis dah, tak ada dah. Okey, itu nak cerita kita bagi sikit tentang mukadimah bagaimana kita proses mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengenal Allah dari sudut tasawufnya lain. Kita bagi ini cerita daripada kaedah tauhid yang banyak menggunakan akal fikiran melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala
Bila saya sebut ayat, ayat bermakna apa? Tanda, bukti-bukti. Kewujudan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang boleh kita dah masuk kepada nombor 13 ni. Hari ni nombor 13 ni seseolah macam kemuncak mengaji ilmu tauhid setakat daripada saya pegang lah. Sebab berasa tercabar sangat hari ni. Nak tak kata susah tak susah, tapi dia punya orang kata kunci nak kena baca satu kita kena bincang. Abang awal pasal apa? Supaya bersedia dengan minda untuk sama-sama kita baca, kita fikir. 2 hari saya redung, 10 kali saya baca tak dapat lagi jawapan. Baik, sifat kalam. Kalam artinya berkata-kata. Dapat ke? Jumpa lagi muka surat? Jumpa dah. Kalau Jawi muka surat 23. Itu Jawi muka surat 23, Jawi hak moden. Kalau Jawi hak tua sikit ni muka surat 10. Terpaksa buka kitab Jawi balik. Baik. Iaitu sifat yang sedia, itu sedia ada pada zat Allah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjukkan ke atas sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Okey? Boleh tak? Tak apa. Serta sunyi daripada huruf, suara dan lain-lainnya. Kita baca dulu. Yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu, dan ia ta'aluk dengan segala perkara yang tersebut. Okey, seperti sifat ilmu, tetapi ta'aluk ilmu itu adalah ta'aluk inkisyaf, terbuka. Okey, baik, saya nak habiskan tak tu dah sikit lagi. Dan ta'aluk berkata-kata pula adalah ta'aluk menunjukkan ataupun disebut dalalah atau ad-dilalah. Boleh baca dalalah, boleh baca dilalah. Okey, berhenti takat tu dulu. Baik. La ni kalau baca pada atas ni agak-agak ada kalimah yang tak faham. Ta'aluk. Ta'aluk tu maksudnya kalau kita bincang tu merupakan huraian kepada tugasan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kitab tauhid disebut apa? Dia panggil tugasan tambahan. Istilahnya tugasan tambahan. Ta'aluk tu. Jadi kalau kita mengaji dulu-dulu tanpa huraian, dia akan macam ni. Sifat wajib Allah Taala itu kalam. Lawan kepada kalam tu bisu. Betul tak? Kan? Kan? Takat tu kita mengaji, ta'aluk kita tak mengaji dah pasal kita mengapai betul-betul hak sifat dengan lawan dia saja kan. Jadi bila kita mengaji ada huraian sikit, maka huraian ni dicerita tentang ta'aluk. Ta'aluk tu adalah kalau dalam istilah Arabnya dia panggil kerja tambahan ke atas sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu. Contohnya sifat kalam, dia ada ta'aluk dia. Dengan bahasa yang lain saya nak sebut sini, bahasanya sifat kalam tu ada fungsinya yang tersendiri untuk kita faham. Macam tu. Boleh no? Okey. Baik. Iaitu sifat yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang tu sedia maklum dah, yang menunjuk ke atas sekalian yang wajib. Tengok dia kata apa? Yang menunjukkan ke atas sekalian yang wajib. Kalimah menunjukkan. Kalimah menunjukkan. Apa maksud menunjukkan? Ada tak perkataan menunjukkan pada sifat-sifat yang lain? Saya nak minta balik minta cuba kita patah balik sikit kepada muka surat 25. Kita tengok apa erti hayat. Nak tengok, nak banding perkataan menunjukkan tu. Saya cuba bacakan. Iaitu sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mengesahkan. Nampak? Ayat yang pada sifat ayat mengesahkan. Sebab di antara satu sifat tu ada beza dia. Untuk sifat hayat mengesahkan. Jadi kita bincang dulu adanya sifat hayat, baru boleh kita nak bincang benda-benda yang lain tentang sifat Allah. Kalau kita bincang tentang Allah, Allah tidak bersifat dengan hayat, tak boleh bincang. Okey, itu pengesahan. Okey. Manakala kat sini
Yang pada sifat kalam ni yang menunjukkan, bukan mengesahkan, menunjukkan. Sengaja saya buat bandingan macam tu. Di atas sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Berhenti tak kata dulu. Boleh nampak lagi tak? Faham ke tak? Kau tak faham lagi? Tak lagi kan? Okey, maksudnya sekarang ni sifat Allah kita kata kalaman. Sama maksud kalam. Sifat kalam ini sebenarnya dia berfungsi sebagai penunjuk. Bukan penunjuk muqaddam kita baca Quran tu. Tak. Dipanggil ta'alluq dalalah tu, penunjuk tu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak habaq sesuatu, dia zahirkan dia punya petanda petunjuk dia. Kan? Dia nak minta kita lakukan solat, maka dia turunkan ayat. Ayat tu sebagai dia punya penunjuk dah. Macam tu nak habaq bagi contoh lah, nak bagi senang faham. Allah Taala larang kita berzina, dia turunkan ayat. Kan? Sebagai penunjuk macam inilah kan. Nak pergi ke Tul Bandar Baru kan. Lepas lebat Bandar Baru tu, dia tulis ayat tepi tu kan. Dia tulis apa? Okey. Plaza Tul 7 km contoh ha. 7 km. Hak yang signboard tu kita panggil apa? Penunjuk ya, macam tu kan. Tapi bukan tentu Plaza Tul. Tak. No. Yes. Nak abang bagi itu satu contoh yang bagi mudah, bagi nampak. Maknanya sekarang ni ayat-ayat Allah Subhanahu Taala, Allah tak akan turun di dunia habaq depan kita hang tak zina. Tak macam tu. Allah tak turunkan ayat supaya apa? Supaya kita ambil petunjuk daripada ayat tu. Okey. Kalau kita pergi berjalan mana-mana kan, bawa peta, lalu pakai GPS tu. Bawa peta kan, dia akan tunjuk ni turn left, turn right, kanan kiri, terus kanan kan. Ada berapa kilometer? Itu penunjuk. Lebih kurang macam itulah mafhum dia tu. Okey. Jadi menunjuk apa? Ke atas sekalian yang wajib. Bermakna Allah Taala bagi tahu kita, Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang wajib ke atasnya, yang ada padanya. Okay? Seperti mana yang kita nak belajar ni. Faham tak? Maka kalaulah kita tak belajar Al-Quran, tak baca, kita tak jumpa Innallaha sami'un basir. Macam sifat sama' dan basir kan. Kalau Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, kita tahu tak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sami'? Tak tahu. Kalau Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran basir, kita tak tahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan basir. Nampak tak? Okey? Hak tu yang wajib pada Allah. Boleh? Ya. Kena bab macam tu pelan-pelan. Takut saya tak pipi dah. Ustaz patah balik lagi. Patah balik pun tak apa, mengaji yang menguntungkan bila diulang-ulang. Baik. Dan juga yang harus, maka yang harus bagi Allah pun Allah Ta'ala habaq juga. Pasal apa? Allah Ta'ala bebas nak mengazabkan manusia. Allah Ta'ala bebas nak memberi nikmat pada manusia. Kan kita baca kan? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dari mana kita tahu? Daripada Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Okey? Baik. Jadi bila sebut wa yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha, hak tu sekali kita sebut ayat. Tak apalah. Jadi nak habaq bagi bahawasanya dengan ayat yang diturunkan tadi, ada pergi menunjukkan kepada benda yang wajib bagi Allah, ada yang menunjukkan perkara yang harus bagi Allah, dan ada yang perkara mustahil bagi Allah yang Allah Ta'ala larang kita melakukan syirik kepada Allah. Boleh? Semuanya datang daripada apa dia tadi? Kalam Allah yang kita katakan Al-Quran. Yang Al-Quran itu sebagai dalalah, penunjuknya, fungsi. Sebab tu dia bincang awal ta'alluq kalam ni dia adalah dia punya fungsi dia. Setiap fungsi tu dia ada punya connection dia. Ta'alluq tu nak pergi kat bawah lagi ni. Atas tu dia cerita fungsi kalam Allah yang utama adalah dalalah, penunjuk. Bagaimana dia berfungsi sebagai penunjuk? Kita tengok sekejap lagi pelan-pelan insya-Allah. Jangan ke mana-mana lepas ni. Takut sekali ya saya dah makin terkelan. Baik. Sambung lagi. Ya. Serta sunyi daripada huruf. Allahu Akbar. Kalam Allah tak berhuruf. Faham tak? Okey. Faham tak ya kata? Ustaz dia buat depan, depa mengaji lama dah, kami bawa nak mengaji. Tak apa. Jadi bila masuk kalam Allah ni tidak berhuruf, maka
kata-kata Allah memang tak ada huruf dan tak ada suara. Maknanya kata-kata, sebab tu ulama membahagikan. Ulama Ahlussunnah membahagikan kata-kata Allah tu kepada dua bahagian. Dua bahagian. Pada balik. Sorry. Oh benar. Sini nah. Buatlah kat mana pun tak apa jadi faham lah. Kalam Allah. Okey, minta maaf tulisan tak cantik. Pertamanya kita buat cabang macam dulu. Tak apa. Nak select kemudian tak apa, tapi yang penting dengar faham. Kalam nafsi. Ini kalam lafzi. Hak mengaji tu nampak kan? Okey. Nafsi. Baik. Tu jawab. Datang. Jadi bila sebut kalam Allah terbagi pada dua. Yang pertama kalam nafsi dan yang keduanya kalam lafzi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu ialah kata-kata yang ada pada Allah Subhanahu Taala yang kalau kita nak sebutlah, kalau saya kata tercatat di Lauh Mahfuz pun susah nak habaq. Faham tak? Bila tercatat kita terbayang kepala kita tertulis di Lauh Mahfuz. Sedangkan Lauh Mahfuz tu betul-betul orang kata macam benda komputer ni ya. Dia merupakan orang kata perancangan Allah Ta'ala. Faham tak? Tak tertulis apa-apa. Kan? Kita kata sudah tertulis sejak azalilah lagi. Kalau Allah kata nak tulis sama macam tulisan kita tu bukan dia. Bukan dia. Macam mana rupa catatan Allah, simpanan Allah, Allahu a'lam. Pasal apa? Ciri-ciri kata-kata Allah yang dikatakan kalam nafsi ni, kata-kata diri Allah ini, dia tidak berhuruf. Tak usah nak bayang rupa tulisan Cina ke Taiwan. Agak rupa Sia ke rupa Arab. Tak ada tu, tak ada. Kalau sama dengan tulisan Cina kalam nafsi Allah, bermakna dia adalah makhluk sebab sama dengan apa yang manusia mereka. Tu. Yang keduanya tidak bersuara. Habis tu ustaz mengaji dengar sedap. Siap dapat hadiah lagi apa? Kan? Hak tu macam mana? Tak. Hak tu dah masuk kalam lafzi. Kalam nafsi Allah tidak bersuara. Maknanya sekarang ni bila kita cerita saja tentang Quran, boleh dengar, boleh tulis penulisan semula Al-Quran, maka itu sudah berada pada kalam lafzi. Ciri-ciri kalam nafsi, kata-kata diri Allah itu yang ada pada Allah Ta'ala itu, adalah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Baik. Lepas tu saya kena fikir, macam mana malaikat dengar? Macam mana Nabi Musa dengar? Wa kallamallahu Musa taklima. Yang tu panjang lagi ke depan. Tak apa. Ini sekadar lontaran soalan saja. Baik. Dan lain-lainnya. Okey? Bila sebut lain-lainnya, cuba tengok nota kaki di bawah tu pada dia. Dan lain-lainnya seperti baris dahulu kemudian. Okey, baris dan dahulu kemudiannya. Faham kau nota kaki tu? Nota kaki tu faham tak? Maksudnya sekarang ni, pertamanya, ciri-ciri kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbaris. Okey, macam mana Quran kita tengok ada apa? Ada baris. Baris Quran, baris itu baru buh ya. Okey, baik. Lagi tidak dulu dan tidak kemudian. Maksud apa maksud tidak dulu kemudian? Sekarang ni, okey, saya datang dengan kereta lembu. Faham tak? Itu ayat saya kan? Tapi kalau seorang limat kata saya datang dengan lembu kereta. Tak nak bagi satu perumpamaan yang dua-dua boleh faham tapi susunannya beza.
kalam Allah tidak terlibat dulu kemudian. Faham tak? Dia punya susunan atur tu dengar pun tak, tulis pun tak, tak kata hak mana dulu pula kemudian. Hanya Allah Ta'ala saja yang bagi mengetahui sifat kalam nafsi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Sikit dia masuk. Baik, sambung. Yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu. Maknanya, kalau kita tengok di sini kan, di sini dia nak habaq bagi, kalaulah berhuruf merupakan sifat kata-kata baharu. Kalau bersuara boleh dengar merupakan sifat kata-kata baharu. Kalaulah berbaris, ada kemudian macam kata kita boleh buat syair, kita boleh susun ayat. Ada orang buat ayat cantik, ada orang buat ayat tunggal langgang. Hak tu, yang tu sifatnya baharu. Kan? Macam kita anak baru nak belajar cakap kan, baru nak belajar cakap, dia cakap jenis pedas dengan anda apa. Tak apalah juga kalau yang jenis orang yang minta maaf lah, kalau yang cacat kat hidung kan, kadang-kadang yang tu pun satu hal juga. Dia cakap tu tak betul tapi kita tak faham kan. Kecuali adik-beradik dia ataupun kawan yang selalu dengan dia. Tak apalah, yang penting kita kena faham dia. Sudah ada dua perbandingan kat sini ya. Apa perbandingannya? Yang pertama, kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbaris, tidak tersusun dahulu kemudian. Kalau orang yang biasa mengaji sekolah Arab kan, dulu-dululah dia kena ngapai Matan Jeremiah tu kan. Matan Jeremiah, biasa tengok Matan Jeremiah tak biasa. Dia kata al-kalam huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nak kaji nama pula. Baik, yang dia kata kalam itu, kata-kata itu ataupun ayat yang boleh faham tu, al-kalam huwal lafzul murakkabu, dia adalah merupakan lafaz. Apa itu lafaz? Kata-kata yang diterbitkan daripada mulut manusia. Okey? Kalau kami menyembah, tu tak panggil kata-kata. Ayat yang tak boleh difaham, yang boleh faham sejenis dengan dia aja. Mbek jom. Dia ajak pergi makan rumput ke, ajak nak kendang, makan naik belakang. Baik, tapi kalau kata-kata manusia mestilah lafaz. Kalam tu adalah satu kalimah yang boleh dilafaz dan boleh difaham. Lagi tersusun pula ada dua, ada kemudian. Okey, itu kata-kata manusia. Baik. Dan ia ta'aluk dengan segala perkara yang tersebut, iaitu itu seperti ilmu. Saya ulang balik dan ia ta'aluk dengan segala perkara yang tersebut, itu seperti ilmu. Okey, dekat tu dulu. Dia habaq kat sini kan, dia habaq. Ilmu ta'aluknya inkishaf. Tapi kalam ta'aluknya adalah dilalah. Kalimah tersebut di sini membawa apa? Ta'aluk dilalah tu pergi kepada yang wajib, yang harus dan mustahil. Maknanya sekarang ni dia dah nak kait dah. Dia nak kaitkan perbincangan kalam Allah itu menunjukkan ke atas 3 perkara, iaitu yang wajib, yang harus dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dia ada titik situ kan. Baik, maknanya kita dah set balik dah. Hak yang ilmu telah dah inkishaf. Yang ni adalah ta'aluk dilalah ataupun dalalah. Bermula pada sini dah jumpa simpang banyak ni. Simpang banyak, bukan simpang banyak bukan pasal apa. Nah, habaq kena baca pelan-pelan. Dan ta'aluk berkata-kata itu bila dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan, ya, bukan suruh, bukan tegahan. Okey, baik. Dengar dialog dulu. Dia kata dan ta'aluk berkata-kata itu bila dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan adalah ta'aluk meluluskan ketika sedia, dia panggil tanjizi qadim. Faham tak? Tak. Ayat hak Melayu tanjizi qadim tu saya tengok lagi. Yang tu saya kira satu masalah lain. Dia kata sini kan, dan ta'aluk berkata-kata itu bila disebahkan kepada bukan suruhan dan tegahan
adalah ta'alluq meluluskan ketika sedia. Dipanggil ta'alluq itu tanjizi qadim. Adakah ayat yang tak faham kat sini? Saya nampak kat sini dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan kan? Ya. Okey, maksud dia gini nah. La ni sekarang ni kata-kata Allah Subhanahu taala itu kalaulah ia semata kata-kata Allah, tidak terikat dengan suruh, tidak terikat dengan tegak. Adakah kata-kata Allah itu hanyalah suruh dan tegak saja, lain pada tu tak ada? Dalam Al-Quran cerita suruh dan tegak saja ke? Ada tak cerita hal lain? Ada kan? Tu satu. Jadi yang ini nak bagi tahu bahasanya kata-kata Allah ni yang ada, yang kita bincang kat sini ni, yang dia kata apa? Bila dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan, maknanya kalaulah kata-kata itu tidak menjadi suruhan dan tegahan lagi, dia jadi tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim tu? Iaitu tanjiz kita sebut dulu adalah pelaksanaan, kan? Tapi kita nak sambung sikit lagi, pelaksanaan dalam bentuk kuasa menentukan. Ingat kan? Fungsi kita belajar sifat iradah dulu kan? Allah Ta'ala berkuasa menentukan. Yang ni pelaksanaan dalam bentuk menentukan. Bila sebut tanjiz, pelaksanaan. Yang kalau kita sebut qadim, memanglah Allah Ta'ala tu kalamnya qadim. Jadi sebelum ada apa-apa lagi mai kat kita, betul-betul kalam Allah kan, yang tak ada suruh, tak ada tegah lagi, semata-mata kalam Allah, itu dipanggil tanjizi qadim. Maknanya pelaksanaan kehendak Allah SWT sudah ada semenjak azalilah lagi, sama ada bukan suruh ataupun bukan tegak. Itu untuk perangkat awal untuk kita faham. Maknanya semua kalam Allah kaitannya adalah tanjizi qadim. Yang kita dah dapat kat kita ni, kita faham Quran. Sebelum Quran turun ada lagi tak kitab lain? Ada lagi kitab lain kan? Maknanya ada kitab lain lebih awal lagi yang dibincang oleh Allah SWT dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik. Dia punya kata-kata dia tak banyak, tapi sekali kita nak kaitkan bagi faham tu. Boleh tak? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina. Adapun dia nak syarah kan? Bila dinisbahkan kepada suruhan dan tegahan, koma kan? Dia pecah lagi tu. Jika tiada disyaratkan pada keduanya ada, jika tiada disyaratkan pada keduanya ada, yang disuruh dan yang ditegah. Boleh nampak tak cara saya baca? Saya baca tu. Saya tekan pada kalimah ada. Jika tiada disyaratkan pada keduanya ada, tak disyaratkan pada keduanya ada suruh, ada tegah. Yang disuruh dan ditegah itu, maka samalah ertinya dengan meluluskan tanjizi qadim. Maknanya sekarang ni hak suruh tu tak ada lagi, hak tegah pun tak ada lagi, tidak disyaratkan lagi, masih lagi dalam tanjizi qadim. Nampak? Ada lah tu, tapi tak syarat lagi. Ada, sekadar ada secara umum. Okey, baik. Dan jika disyaratkan ada keduanya apa ini? Keduanya suruh dan tegah. Allah akbar, anak murid alim pada tu guru. Tertia. Alim ganti seorang. Jika disyaratkan ada keduanya, iaitu suruh dan tegah, nescaya ta'alluq berkata-kata itu ataupun ta'alluq kalam itu pada kedua-duanya itu, iaitu suruh dan tegah, adalah ta'alluq suluhi qadim. Bila ada je dalam kalam Allah Ta'ala itu sudah ada suruhan dan tegahan, maka sudah tercatat di lauh mahfuz adanya suruhan dan tegahan, maka itu dipanggil suluhi qadim. Sudah ada pada sejak azali lagi, sudah ada pada sedia suruh dan tegah tu ada dah. Kalau tidak disyaratkan ada, dia masih lagi tanjizi qadim. Kalau sudah ada dalam lauh mahfuz tu sudah namanya ta'alluqnya adalah suluhi qadim. Boleh ke?
Alhamdulillah. Yang ni saya di rumah tadi fikir aku nak habaq apa ni. Pasal dah rasa banyak kali baca tak apa nak jadi lagi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum adanya disuruh dan ditegak. La ni kan? Bila sebelum adanya, sebelum terzahirnya ayat-ayat itu disuruh dan ditegak. Tapi sudah ada di mana? Di Lauh Mahfuz. Kan kita dah belajar bila ada di Lauh Mahfuz itu tak turun ke dunia lagi, ia dikatakan suluhi qadim. Baik. Dan ta'alluq meluluskan ketika baharu, ya, iaitu tanjizi hadis. Selepas adanya apa? Yang disuruh. Selepas adanya kalam itu yang disuruh dan ditegak, maka itu dipanggil tanjizi hadis. Rupanya bila ingat waktu saya ceritakan Al-Quran, dia ada beberapa proses penurunan. Turun tu habaq dalam proses kemuliaan daripada tempat tinggi kepada rendah. Sebenarnya tak tahu macam mana rupa turun. Cuma istilah turun tu sebagai satu kalimah untuk menyatakan kemuliaan Al-Quran turun daripada tempat tinggi kepada rendah. Tapi sebenarnya dia tidak bertempat. Cuma boleh kita zahirkan dari sudut anggota pengajian kita untuk mudah faham. Daripada Allah SWT pergi kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz pergi kepada sama'id dunya, langit dunia. Jangan tanya lah langit ke berapa. Langit dunia. Jadi sekarang ni daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia yang nama tempatnya Baitul Izzah. Baitul Izzah tu langit dunia, tempat turun Quran tu namanya Baitul Izzah. Itulah yang diturunkan secara sekaligus 30 juzuk pada malam 17 Ramadan. Kita tak patah balik dah cerita Ramadan, tapi kita habaq bagi turunnya Al-Quran sekaligus 30 juzuk. Jibril bawa satu package, macam mana rupa Jibril bawa pun tak tahu, sampai ke langit dunia di tempat yang namanya Baitul Izzah. Di situlah ditempatkan Al-Quran sebanyak 30 juzuk untuk dibawa kepada Nabi Muhammad oleh Jibril alaihissalam, sikit demi sikit berdasarkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pertama Allah kepada Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz kepada langit dunia Baitul Izzah, dan Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Ingat, turun hak 30 juzuk pada satu malam sahaja, 17 Ramadan. Manakala daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anggaran kasarnya adalah 23 tahun. 13 di Mekah dan 10 di Madinah. Okey, itu sedia maklum, clear? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak cerita bagi apabila Al-Quran daripada sama'id dunya, langit dunia Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril, masa tu masih lagi tak ada huruf. Faham? Tak ada huruf. Jibril bawa tu tak ada huruf lagi, tapi bila sampai saja dekat Nabi Muhammad, Jibril baca apa dia? Iqra ya Muhammad kan? Ma ana biqari, aku tak kerti baca. Last kali baca juganya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah dengar suara. Ada huruf lagi tak masa tu? Tidak ada huruf yang tertulis. Nampak kan? Yang tu sudah dalam kategori apa? Suluhi qadim ke tanjizi hadis? Yang sampai yang didengar oleh Muhammad tu duk takat mana? Suluhi qadim ke tanjizi hadis? Masih tanjizi qadim. Yang Nabi dengar, Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu tanjizi qadim ke suluhi qadim ke tanjizi hadis? Untuk senang faham nak pegang, bila ada kalimah hadis bermakna dia sudah berada di alam nyata dunia. Itu nak bagi senang faham. Saya tengok sengaja, saya tanya nak tengok faham ke tak. Jadi dia punya ibu dia kat situ. Ada kalimah hadis, benda baru bermakna dia telah terzahir nyata ke alam dunia.
Macam tu nak abang bagi. Jadi arahan suruh dan larang tadi sudah nyata perintahnya, pelaksanaannya di dunia apabila telah nyata dia dalam bentuk kalam apa? Kalam lafzi. Bila boleh didengar, bila boleh ditulis, bila boleh disusun, diatur ayat-ayatnya, sudah menjadi kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Kalam itu kata-kata, lafzi itu berbentuk lafaz yang boleh didengar, yang boleh ditulis dan yang boleh disusun. Macam tu. Jaga elok ni. Esok kalau kata adalah kok anak-anak balik ke musik kan. Dia kata, "Mak, yang depan kita ni bukan Quran." Quran tak ada huruf, tak ada suara, letih nak jawab. Lepas tu yang Rasul pun nak pegang Quran kena wudu tu jana. Allahu Akbar. Macam mana lah pun abang ni. Dia pegang Quran ambil bodoh, dia pegang Quran tak ada wudu. Kan? Dia buat macam bercerita aja. Macam mana kita nak buat? Jadi walaupun Al-Quran yang ada pada kita hari ni yang dipanggil kalam lafzi, wajib juga dihormati ia sebagai kata-kata Allah. Sebab tu tak boleh kita buat main-main. Ingatlah. Sebab tu siapa buat main-main dengan Quran, walau satu ayat pun dia akan terima dia punya balasan dia. Kadang-kadang tak sampai akhirat dunia dah Allah tak ada bagi dah. Jangan kena ingat. Kadang-kadang orang kita ni dah kan, ayat hal ni main-main, tapi Yasin tak berani main. Pelik saya. Ayat lain tu dia boleh buat main ikut suka dia kan, nak kata ada hurai ikut kepala dia kan, tapi hak yang Yasin dia tak berani main. Pasal apa? Dia tahu kalau orang ada apa hajat baca Yasin tu memang tak ke mana, saat je Tuhan dia bagi. Dia tak tahu baca hal lain pun Tuhan dia bagi cepat. Kan? Cuma hal lain tu pasal tak baca. Lah kena jaga elok. Baik. Jadi yang dikatakan tanjiz hadis ni selepas adanya yang disuruh dan yang ditegak. Bila dah turun kan, apa turunnya? Aqimis salah, dirikan sembahyang. Dah boleh baca, boleh dengar. Iqra, boleh dengar, dah terus baca. Pada masa itu standard kata-kata Allah sudah berada pada tanjiz hadis. Baik. Selagi tidak turun ke dunia, duduk di atas tu, maka dia berada kedua-dua ujungnya mesti qadim. Sama ada tanjiz qadim ataupun suluhi qadim. Kalau sudah ada arahannya berkaitan dengan suruh dan perintah semenjak belum hapus, maka ia dipanggil suluhi qadim. Kalau tak disyaratkan ada lagi, dipanggil tanjiz qadim. Okeylah, mudah-mudahan boleh lakon kan. Ni saya sebut ni pasal benda ni berakam ni. Kalau seandainya apa yang saya cakap cerita ni benda yang merupakan orang kata satu kesilapan daripada saya, kalau salah cerita lah, salah faham, minta maaf banyak-banyak, mohon teguran lah. Cerita orang ni pasal apa? Benda ni bukan benda boleh buat pamin, tak boleh buat pamin, benda-benda akidah. Ya, baik. Dia gini. Pelajaran ni kan, belajar kalau boleh jangan nak pula kata susah dan payah. Kalau boleh saya pesan, kalau boleh jangan susah dan payah kan. Cuba pinta kat budak tadika tu, suruh dia tulis alif ba ta. Tulis macam kita tulis comel-comel. Dia kata susah nak tiru hak ayah. Susah nak tiru cikgu tulis pasal apa? Susah standard dia. Tapi kalau dia main hari dia tulis dia bentuk, dalam sekali comel pada hak kita lagi. Dia tak kata Allah. Nak tulis alif lah. Alif senang je. Ba lagi senang. Pasal apa tak bunyi payah dah? Sebab sudah menguasai, faham dan boleh buat. Macam itulah mengaji ni. Kalau boleh mengatakan kalimah susah dan payah tu, kalau tak saya sebut. Bukannya apa? Macam kita ke tanah suci kan. Tanah suci kadang-kadang duduk kat Masjidil Haram, duduk kat Mina, Allah panasnya. Sebut banyak kali. Saja nak abang bagi dah. Nak abang bagi kan. Ni pasal panas ni kan. Pakai ihram tidak silap tekung. Allah panasnya. Tengok tak lagi. Dapatlah. Dia tak mana duduk pun. Cumanya bezanya tempat sana tempat mustajab doa, tempat berkat. Kita bukan tak berkat, tapi orang kata tempat kita ni biasa aja. Siapa rajin doa dapat juga.
Kan? Kalau boleh kata-kata kita itu kata-kata yang menunjukkan kepada doa kita kepada Allah minta yang lebih baik. Kalau lah contohkan hari ni kan, saya tadi kalau ikutlah dalam 2-3 hari lepas bila buka tengok ya Allah dah kosok je macam mana ni kan? Lintas hati. Ya Allah, sebab tu saya baca doa, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah, jangan bagi susah. Yang tu kita minta. Ya Allah, buat susah sangat ni. 3 kali sebut makbul. 3 kali sebut makbul. Sat lagi. Okey. Tajuk ni kita tangguh bulan depan. Macam tu. Maknanya alhamdulillah bila kita banyak memohon dengan Allah. Sebenarnya tidak benda susah kau benda payah kata kerja Allah nak bagi senang. Kan? Sebab tu kita jangan merungut. Kita selalu jumpa orang miskin duk merungut, aku ni awak lah payah senang ni. Kerja 10 tahun dah tak senang-senang juga kan. Cuba hampir ambil wudu supaya hajat doa kerja. Merungut payah susah tu jangan bunyi. Kan? Kecuali nak minta barang fakir miskin tak apalah. Kan? Pergi jawab agama saya nak barang orang kaya. Mana ada barang kaya? Ya, barang untuk fakir miskin. Yang tu bukan kita ada orang nak jadi miskin. Tak, kita nak minta hak kita sebagai orang miskin. Macam tu cerita je. Saya kalau orang kata jenis-jenis gitu, sebab saya seronok bila terlibat sikit dengan orang kata pengajaran haji ni, banyak pengajaran yang mendidik jiwa kita supaya kita jangan cepat melatah tau. Jangan cepat melatah. Tangannya kita duduk pun macam tu. Tapi orang kata nilai kesabaran kita di sisi Allah Ta'ala tu, bila sampai ketika teruji baru kita sabar kedok. Kan? Biasa kalau orang yang mulut dia cermat, dia nak keluar tu dia tahan saat fikir lah. Kadang-kadang kita tengok video siapa tu, video itu ada seorang ibu yang duk lanyak anak dia dera anak. Ada tunjuk kat TV tu kan. Kadang setengah orang dia tension dengan suami, tension dengan adik-beradik dia lanyak anak dia. Kan? Baik, sebenarnya orang kata kadang-kadang dalam rumah pun manusia semua ada masalah. Semua manusia ada masalah kan. Orang gila pun ada masalah. Tengok. Kecil besar. Yes. Daripada situ nak habaq bagi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Adakah dengan merungut tak renti-renti selesai masalah kita? Tapi kita kena ingat lah, Nabi pesan tak? Man kana lillahi hajatun. Siapa yang ada hajat kepada Allah, maka perelokkanlah wudu dia. Suruh buat apa? Sembahyang hajat. Hang duk belengok, Allah, anak aku ni seorang tak betul, anak aku seorang doktor, anak aku seorang jururawat. Hak jururawat tak betul lah. Jadi duk merungut-rungut tak ada sudah. Kan? Sebab itulah kekuatan kita doa dan ikhtiar. Jangan sekali lagi merungut. Memanglah merungut lidah tak betulan. Dia nak keluar ikut suka kita kan. Tapi siapa yang boleh tahan sabar, sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada orang yang ke tanah suci syarat-syarat nak dapat haji mabrur. Jaga mulut daripada apa? Jangan bertengkar dengan orang, jangan berkeli dengan orang, apa saja cubaan kan. Kadang-kadang kita masuk hutan pergi ke laut, orang nak pesan, hang mulut hang jaga, jangan dicelupak sangat ke hutan. Bau wangi jangan tegak, bau busuk jangan tegak. Kan? Kadang-kadang orang pesan masuk hutan kan. Sama juga pergi ke laut. Hang nampak burung banyak, keluar banyak burung, jom kita pukat burung, main tani tengok ikan banyak semua. Okey, relax, tak apa. Hak mana perlu kita cakap kan. Bukan setakat di tanah suci, merata tempat ibadat yang Allah Ta'ala letakkan pada manusia, semuanya mendidik manusia jadi baik. Jadi bagus. Sebab tu rasa pelik kalau balik pada tanah suci, mulut dah pupai kan. Bertekak dengan orang tak sudah berkeliling dengan orang aja apa semua. Nampak Allah Ma'alam lah kan. Tapi sekurang-kurangnya ada sikit prestasi kesan baik. Nampak prestasi kesan baik itu kepada kesan ibadat kepada Allah Ta'ala itu. Baik, kan? Kita pergi sikit lagi. Lawan dia bawah tu. Mustahil. Lawannya iaitu kelu. Mustahil Allah tu kelu. Mustahil Allah tu bersifat kelu. Macamlah berjumpa antara teruna dan dara, bila nak mula bercakap tak boleh cakap kelu. Lah ni tak ada kelu lah. Jumpanya piwin. Dia sebut ikut dandia lah. Dulu-dulu Allah madu tak pernah berkawan kan. Lepas nak kenduri siang atau malam tu tak abang mana. Tak malah tak kata tak kita tanya lama.
Dua cerita malu korang. Okey. Tu bagusnya apa? Bagus anak yang taat ikut mak ayah cari ya. Ikut mak ayah cari, tak apalah kenal pun. Tiba-tiba duduk sekali dengan kita sebilik. Nak bola ke mana tak? Sudah. Jadi ustaz mak ayah pilih lagu. Mudah-mudahan. Okey, baik. Kelu. Ada huruf tu mustahil bagi sifat kalam Allah. Tak bincang